Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu pada hari ini 1 Januari baru 2017. Insya-Allah sekejap je masa bergerak, ya, sudah masuk ke tahun yang baru. Jadi mudah-mudahan kita juga jadi orang yang baru, ya. Azam baru, belajar ilmu lagi, tambah lagi, ya. Bukan hanya menambah harta benda sahaja, material, tetapi menambah ilmu, menambah iman, menambah amal ibadah, insya-Allah. Insya-Allah, saya rasa kitab Orin tu saya rasa dah habis tu saya ajar. Dah habis tu. Sebab salah pula saya tengok edah-edah. Tapi seingat saya memang dah habis. Jadi bila tahun baru, silibus barulah. Semester baru kan. Orang UKM dia faham semester. Jadi tahun baru, semester baru. Jadi silibus baru. Silibus barunya ialah memahami surah-surah lazim lah. Hari itu kita dah memahami ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan solat dan saya mana-mana masjid lah, surau yang saya pergi, memang selepas saja habis kitab Pondok Orin tu, saya akan masuk kepada surah-surah lazim, ayat-ayat lazim, iaitu daripada Wadduha. Kita nak tengok satu persatu surah-surah lazim yang selalu kita baca. Semua orang hafal Wadduha, semua hafal, ya. Kalau ada Quran boleh tengok Quran, kalau yang ada handphone tengok handphone lah, yang ada Quran tu boleh tengok. Tujuan dia sebab kita walaupun surah tu kita biasa baca, tapi mungkin kita pun tak familiar dengan ejaannya dan juga apa lagi maknanya lah. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Boleh tuan-tuan, kalau boleh ambil Quran ataupun handphone yang ada Quran, lebih baik. Buku itu boleh dibuatkan kenangan, jangan buang lah. Boleh rujuk lagi, ya. Sebenarnya buku itu boleh dirujuk. Mungkin ada tuan-tuan perempuan yang terlepas kuliah-kuliah yang dulu, boleh rujuk nanti. Okey, siapa yang ada handphone Quran boleh rujuk lah. Biasanya surah kita baca surah lazim ni bila tuan-tuan perempuan? Biasanya puan-puan lah. Biasa bila kita baca surah lazim? Ingat tak sejarah-sejarah kenangan lama? Ingat tak? Perempuan ingat tak dulu? Dulu-dulu lah, masa muda-muda dulu. Biasa bila baca? Wadduha sampai habis, bila? Khatam Quran bila? Bila? Khatam Quran tu bila? Bila nak kahwin. Betul tak? Sampai sekarang adat tu dia bagi khatam Quran, tapi khatam Wadduha sampai An-Nas saja. Lepas tu dah tak baca Quran dah. Tak adalah kan. Orang tahu Sungai Tangkap Al-Bukhari ni hebat. Kita tak nak macam tu lah. Bila jadi pengantin, elok bertudung lituk, baca khatam Quran, habis khatam Quran, tudung terbang. Mana? Betul tak? Itu adat orang sekarang. Walaupun tak ramai lah sekarang ni, banyak pengantin-pengantin pun dah tutup aurat dah. Ni masih lagi ada kedui kahwin. Saya pun hari ni ada kedui kahwin kat UKM. Masih lagi. Jadi kita tak nak benda tu hanya adat saja. Adat yang baik, bukan adat yang tak baik. Adat yang baik, membaca Quran sebelum khatam Quran ke majlis kenduri kahwin tu baguslah. Daripada joget lambak kan, lebih baik khatam Quran. Tapi jangan habis khatam Quran pun tak pegang, apa pun tak pegang lah. Itu kita tak mahu. Jadi tuan-tuan perempuan yang bakal menimang menantu yang bakal ada menantu esok akan datang, pastikan Quran tu dijadikan sebagai rujukan kita, bukan sekadar bacaan masa nak kedui kahwin saja. Jadikan panduan semua hidup, insya-Allah. Jadi InsyaAllah hari ini kita nak masuk surah Al-Duha, seperti biasalah.
kita baca sama-sama dulu surah Ad-Duha ni, lepas tu baru saya akan kupas satu persatu dari aspek bahasa Arabnya dan juga sedikit tafsiran yang ringkas lah, tidaklah begitu mendalam ya. Tetapi yang kita nak penting sekali nak faham setiap patah kataan yang kita baca selalu ni, apa sejarah-sejarahnya. Kadang ayat-ayat ni ada sejarah dia. Itu yang penting kita kena tahu juga sebagai tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ya, jadi surah ini yang cukup popular, famous. Kita kalau pun tak hafal lain surah ni lah kita lanjut tiap lagi baca. Ya, sebab apa? Surah ini surahnya pendek, ringkas, kita pun hafal daripada kita kecil lagi surah ini. Ya. Tapi itulah kita nak tahu makna dia. Makna-maknanya nampak macam remeh kan, tapi itulah sebenarnya kita kena mantapkan diri kita dengan makna-makna surah-surah yang mudah ini sebenarnya. Surah ini adalah surah yang mengandungi 11 ayat, dan surah Ad-Duha ini dia dikategorikan sebab dalam Quran ini dia ada dua kategori surah. Satu surah Makkiyah, satu lagi surah Madaniyah. Surah Makkiyah maknanya surah yang turun sebelum hijrah. Ciri-ciri surah Makkiyah ini, contoh seperti Wad-Duha ini, ayatnya pendek-pendek sahaja. Itu ciri-cirinya. Ya, satu perkataan jadi satu ayat. Kalau surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah, ayatnya panjang-panjang, sampai satu muka pun ada satu ayat. Surah Al-Baqarah kan, itu cerita tentang hutang dan sebagainya. Itu satu muka surat, satu ayat. Itu ciri-ciri surah Madaniyah, ayat yang turun selepas hijrah. Ya, bunyinya Madaniyah macam Madinah, tapi tak semestinya turun di Madinah. Tapi dia turun selepas hijrah. Ya, tapi kebanyakannya di Madinah lah. Tapi kalau Makkiyah ni pendek-pendek. Dan biasanya surah Makkiyah ni dia bercerita tentang akidah, akhlak, permulaan Islam, gitu. Tapi kalau Madaniyah dia turun, ayatnya banyak cerita pasal hukum hakam, hukum-hukum syarak. Memang ada. Tapi kebanyakan surah-surah lazim ni surah Makkiyah, surah pendek-pendek yang memang banyak cerita tentang akidah dan adab dan akhlak lah, berbanding dengan hukum syarak. Baik, kita tengok satu persatu makna dia, tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Satu je perkataannya, wad-duha ni, demi waktu duha. Kebanyakan Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah. Bila kata demi ni, ini sumpah ya. Ini adalah bentuk sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Dan kebanyakan yang Allah sumpah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut yang dalam Quran ini, dalam surah-surah yang juzuk 30 ni, kebanyakan sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa. Akan datang tentang wal asri dan sebagainya. Ya, tapi ini wad-duha, demi waktu duha. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya, maknanya itu adalah satu benda yang penting. Benda yang penting.
benda yang mustahab, important, penting sangat, muhim jiddan bahasa Arab lagi, penting betul. Kerana apa? Kita pun tahu bila sebut duha, apa yang kita selalu tergambar bila sebut duha? Solat duha, solat sunat duha, kan? Kita pun tahu dia punya kelebihan dia. Jadi mungkin tuan-tuan kita tahun baru ini 1 Januari, saya yakin mungkin ramai tuan-tuan yang menunaikan solat duha ini dah lama dah. Tapi kalau kita belum lagi menunaikan solat duha, kita cuba azam tahun baru kita, salah satunya saya nak istiqamah menunaikan solat duha. Solat duha ini dia punya kelebihan dia, masya-Allah. Kalau kita buat solat duha ni tiap-tiap hari, ini sunnah Rasulullah tu satu, sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah. Dan juga siapa yang buat solat duha ni, Allah berikan kelapangan pada dia dalam kehidupan dia, urusan seharian dia dipermudahkan. Kalau bekerja dipermudahkan urusan pekerjaannya, kalau berniaga dimudahkan urusan perniagaannya, kalau pencen dah pencen dipermudahkan urusan pencennya. Gitu. Jadi memang lapang lah. Kalau orang buat solat duha ni, dia boleh rasa dia punya kelebihan dia. Minimum 2 rakaat, maksimum 12 rakaat. Jadi solat duha ni kita boleh buat seawal pukul berapa? Pukul berapa kita boleh buat? Dia tengok waktu syuruk. Dia punya waktu dia bergantung pada waktu syuruk. Waktu syuruk berapa? 7.20, ya, 7.20. Sebab ini subuh dah makin lambat. 7.20. Bila kita nak buat solat duha? 28 minit selepas waktu syuruk. 28 minit. Maknanya 7.20 campur 28, 7.48. Kalau syuruk tu awal lagi lah duha tu. Jadi seawal 7.48. Bukan semestinya 8.30. Macam kita sembahyang raya kan, 8.30. Kan? Tapi tak semestinya 7.48 tu dah boleh solat duha. Kadang-kadang kita ada jam, kita ada handphone, kita ada apa yang kadang-kadang kita dah set dia punya timing dia kan. Dia bunyi je time dia 7.48 dah bunyi dah dia punya doa duha dan sebagainya. Jadi kita kena cuba tuan-tuan membuat istiqamahkan solat duha ni. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kita kalau baru nak berjinak-jinak menunaikan solat duha, jangan tunggu nak buat 12. Kalau tunggu buat 12 kali je kita buat, lepas tu tak buat dah. Memang tak larat lah. Kita kena istiqamah sikit-sikit dulu. Buat 2 dulu, tak apa. Lepas tu kalau dah okey, dah stabil, dah istiqamah tu, baru tambah lagi 2. Macam tu. Jangan tamak halover. Orang tamak selalu rugi. Buat slow-slow, 2 dulu. Lepas ada 2 besok, dah okey, tambah. Kena cuba. Benda ni memang sunat. Tapi benda sunat ni lah yang menambah nilai. Tambah nilai. Bukan tambah nilai Tashengo dekat Smart Tag dekat Toller kan. Tambah nilai ni untuk ni, untuk jiwa. Solat fardu tu okey dah, dah cukup dah 5 waktu, insya-Allah kita tak ada masalah. Tak ada yang orang kata tuang solat fardu dah, tak ada dah tu istilah-istilah tu. Sekarang ni orang banyak sedar dah. Kalau zaman-zaman jahiliah dulu mungkinlah banyak tinggal solat. Sekarang tak tinggal lah solat, alhamdulillah. Berjemaah pula, alhamdulillah. Itu satu yang baik. Tambah lagi solat duha tu memang bagus. Kalau kita tak biasa buatlah. InsyaAllah kita akan rasa lain daripada yang lain. Tahun baru kita akan rasa lain daripada yang lain bila kita menunaikan solat duha. Sebab itu Allah sumpah dengan waktu duha. Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh bersumpah dengan makhluk, tapi kita sebagai manusia, hamba Allah, tidak boleh sama sekali bersumpah dengan makhluk. Tidak boleh sama sekali. Kita hanya boleh bersumpah dengan wallahi, wa billahi, wa tallahi. 3 saja. Kita tak boleh. Tengok Agung angkat sumpah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung baru-baru ni kan. Agung kita ni warak sikit. Alhamdulillah kita dapat Agung baru Kelantan. Bangga orang Kelantan. Jadi Sultan Muhammad kelima kan. Tengok macam mana dia angkat sumpah. Mana dia angkat sumpah dengan nama bapak dia, wallahi wa billahi wa tallahi. Agung pun angkat sumpah dengan nama Allah. Sebab dia Islam, mesti kita angkat sumpah nama Allah. Sebab kita manusia tak boleh bersumpah selain nama Allah. Sebab kalau kita bersumpah selain nama Allah, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbandingan dia lah. Sebab kita cerita pasal sumpah di sini Wow di sini, kalau dalam aspek bahasa Arab, wow di sini bukan dan. Kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita tengok ataupun kita pernah belajar bahasa Arab, kita tahu wow ni maknanya dan. Tapi ini wow ni bukan dan, sebab dia berada di awal ayat.
Bila dia berada di berada di awal ayat, maka dipanggil dalam bahasa Arabnya, istilahnya dipanggil wawul qasam. Qasam ni maknanya sumpah. Jadi Allah SWT bersumpah dengan waktu duha. Perkataan kedua atau ayat kedua, wal laili idza saja. Mungkin lail ni kita tahu lah maknanya malam kan. Lail ni maknanya malam, dan malam pun Allah bersumpah dengan waktu malam juga. Gelap macam ni kira malam lah, walaupun dah subuh pagi dah ni kan, tapi malam gelap. Daripada semalam maghrib tu gelap. Idza saja, apa makna idza saja? Sama tak saja dengan Melayu? Saja-saja ada? Tak sama lah, sebab ni bahasa Arab. Idza tu apabila makna dia? Apabila. Saja apa? Kalau tuan-tuan yang tengok ada mungkin terjemahan Quran tu, mungkin boleh tengok makna dia. Apa makna dia? Sunyi, sepi. Dan demi malam apabila ia sunyi sepi. Kenapa Allah bersumpah waktu malam? Tadi Allah bersumpah waktu siang. Waktu siang tadi tuan-tuan, saya lupa nak cakap. Sebab dia satu kataan, tapi dia bercerita dia terlalu panjang. Banyak nak cerita tentang waktu siang ni. Kita waktu duha tu biasa kita buat apa? Kerja kan? Kalau orang kerja lah. Dan memang kerja ni dia akan menyibukkan diri kita. Dan sampai kita pun kadang, kalau kita tak biasa buat solat duha, memang kita tak akan ingat solat duha. Mungkin yang kita ingat roti canai, teh tarik. So waktu breakfast, waktu duha tu waktu sarapan. Memang kita tak akan lupa sarapan kita. Tapi ramai orang ingat sebelum sarapan dia akan pastikan dia akan buat solat duha dulu. Bila kita dah bekerja, memang kita lupa dah solat duha ni semua tak ada dah. Dah sibuk, dah pegang file, pegang komputer, laptop dah, tak ingat dah. Kecuali orang yang betul-betul saja istiqamah, dia akan ingat, dia akan boleh rasa kalau dia tak solat duha tu, dia rasa satu kekurangan yang sangat besar dalam diri dia kalau dia tak buat solat duha tu. Dia kena rasa sampai macam tu ya tuan-tuan, puan-puan. Malam, daripada waktu maghrib, isyak, waktu malam ni Allah bekalkan lagi satu solat sunat juga. Maghrib isyak tu fardu. Fardu. Ada beberapa lagi solat yang Allah berikan pada kita. Ya, walaupun hampir wajib tetapi taklah sampai wajib, iaitu solat tahajud. Solat tahajud ni kita boleh buat sekarang ni untunglah sebab kita dah lewat sikit subuh. Jadi kita mungkin kalau kita tersedar pukul 5.30 pun masih boleh tahajud lagi. Kalau dulu cepat sikit 5.40 kalau kabut juga bangun tak sempat dah nak tahajud. Sekarang dekat pukul 6 baru sembahyang subuh. Jadi kita masih boleh tahajud dalam lewat masa. Tak semestinya pukul 3 pagi, 4 pagi. Tiap-tiap hari bangun 3-4 pagi mungkin ada orang terbangun, tapi kadang masa tak terbangun pun 3 pagi 4 pagi. Kadang-kadang kita bangun pukul 3 pagi 4 pagi, apa kita buat? Buang air. Buang air lepas tu tidur balik. Oh sayangnya. Kadang-kadang mungkin asbabnya qada hajat, tetapi kita jangan terlupa tu, mungkin itulah sebabnya Allah nak kejut kita supaya kita bangun tahajud. Kan? Lepas-lepas kita qada hajat memanglah ngantuk. Kalau lah ikutnya memang ngantuk lah. Tapi cepat-cepat kita bermujahadah lah. Dia kena mujahadah, dia kena struggle. Kalau nak tahajud, nak istiqamah ke tahajud ni, jangan tunggu Ramadan. Tiap-tiap hari kita kena buat tahajud ni ya. Bangun-bangun tu bangun pukul 4, 5. Cepat-cepat ambil wudu, solat tahajud. Kurang-kurang 2 rakaat. Kalau tak boleh nak taubat, nak hajat, tak apalah, buat tahajud tu 2 rakaat. Istiqamahkan sikit-sikit dulu kalau boleh. Jadi kalau kita dah biasa, kan Melayu kata apa? Allah bisa, Tegal biasa. Bersimpulan bahasa pula Ustaz di pagi 1 Januari ni kan. Allah bisa, Tegal biasa. Kalau kita dah biasa, insya-Allah tak kira lah Ramadan ke tak Ramadan ke, kita dah biasa dah. Masuk Ramadan dah tak jadi benda tu, dah tak jadi satu benda yang membebankan kita. Ramadan lagilah kita kena berlipat kali ganda kita punya amalan kan. Tapi kalau dah biasa setiap hari pun kita dah biasa buat tahajud, jadi tak ada masalah. Masuk Ramadan pun kita dah anggap benda tu biasa. Tak adalah masa tu baru kita nak pulun, masa tu lah kita rasa macam yelah kalau tak buat rugi pula, tapi rasa macam terpaksa pula. Jadi macam tu. Itu biasa orang kadang masuk Ramadan pun rasa lemau je. Kan, lemau tu lemau. Istilah orang muda lah tu, lemau. Rasa macam tak bersemangat lah kan. Macam tu. Tapi itulah, bila kita dah biasa, insya-Allah dia tak jadi masalah. Jadi kita azam tuan-tuan, tahun baru ni kita azam, bukan kata untuk benda dunia sahaja, untuk benda-benda akhirat. Walaupun azam tahun baru ni tahun baru Masihi kan, bukan tahun hijrah, tapi satu benda yang baik kita ambil yang positif. Sebab apa? Waktu malam sunyi.
Waktu malam tak, apabila sunyi sepi. Sebab sunyi sepi kan orang tidur, ya, orang buat benda lain, ada yang buat maksiat pun ada juga malam-malam ni. Tapi kita sebagai seorang Muslim, Allah sumpah waktu malam, kerana waktu malam ni waktu makbul doa. Waktu makbul doa, mustajab doa. Kerana waktu malam hijab langit terbuka, jadi Allah SWT boleh mengangkat doa-doa kita. Itu sebenarnya Allah adakan solat tahajud, syariatkan solat tahajud, hampir wajib. Itu pasal Rasulullah SAW buat tahajud ni di rumah. Sebab kalau Rasulullah buat di masjid, confirm tahajud tak akan jadi wajib. Kita sembahyang 6 waktu. Subuh pun subuh gajah kadang-kadang, ya, subuh gajah, apalagi tahajud. Tahajud dinosaur je, memang tak buat lah. Tu kan, nasib baik tak wajib. Sebab nyaris wajib. Kalau Rasulullah buat benda tu di masjid, confirm tahajud akan jadi wajib. Tapi bagi Rasulullah SAW, tahajud adalah wajib. Wajib. Jadi kita pun sebagai umat Nabi, apa salahnya walaupun dia bukan wajib, tapi kita mewajibkan diri kita. Kita kena rasa bila Allah Mak tertinggal tahajud, mungkin tak tersedar, tak tahu dah pukul 6, Allah Mak rasanya macam satu benda yang bersalah. Bukanlah kita nak kata benda tu hukumnya dosa, tidaklah. Tapi kita sebagai umat Nabi tu, kita rasa Allah bersalahnya, ataupun Allah Mak kekurangannya, rasanya hari tak sempat nak tahajud, kekurangannya bila tak sempat solat duha. Kita kena rasa macam tu, feel dia. Walaupun tidak sampai tahap berdosa, tapi kita kena rasa macam tu. Itu pasal kita buat qiyamul lail, bangun malam. Jadi benda ini dua waktu yang sangat penting. Selain daripada solat tahajud, kita ada juga satu lagi solat yang juga tak kurang pentingnya, solat sunat juga. Kita tadi solat subuh kan, sebelum kita solat subuh, sementara kita nak tunggu jemaah ramai datang, ya, apa kita buat? Solat sunat kan, solat sunat subuh kan. Solat sunat fajar tu, dia punya pahala dia lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Jangan tinggal solat sunat fajar, solat sunat subuh, qabliyah subuh tu. Solat sunat qabliyah subuh ni, pahalanya, kelebihannya lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya, tuan-tuan. Kita di Malaysia ni, kalau biasalah orang tengok, nak mengira orang yang paling kaya dalam Malaysia ni, duit harta yang paling banyak, 10 orang yang paling kaya di Malaysia ni siapa? Orang Islam semuanya 10. Dalam 10 orang paling kaya di Malaysia ni, seorang je yang Islam, yang lain semua kapiak. Tahu kapiak? Kan? Dengan raja gulanya, dengan raja judinya, dengan macam-macam raja, segala raja tu. Seorang aja, roti Gardenia tu, Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari tu, Gardenia tu dia punya lah. Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari tu seorang aja Islam. Cik baik ada, kalau tak ada, kan? Tapi kita ni boleh jadi orang lagi kaya daripada semua tu kalau kita menunaikan salat sunat fajar. Memanglah kita tak nampak duit kita tu dalam akaun keluar 10 juta ke 10 bilion. Sebab itu Allah tak nampakkan pahala tu, tuan-tuan. Kalau Allah nampakkan pahala tu, kita ada buku akaun siap, akaun amal ibadat, bank amal ibadat Islamik akaun. Kan? Kalau ada lah, tak kerja, ustaz pun berhenti serta-merta usim, duduk kat masjid je. Sebab kalau kita nampak buku akaun, bila kita solat, tu dia menderu dia punya apa, masuk akaun duit kita, apa, pahala tu kan. Tapi hikmahnya tak nampak. Tak nampak. Sembahyang berjemaah 27 kali ganda tak nampak. Kan, kalau kita tanya anak kita yang kecil-kecil lah, kita tanya dia, nak RM1 ke nak RM27? Mestilah dia nak RM27. Mana ada orang kata nak RM1? Tapi kadang-kadang orang kita lebih suka RM1 daripada RM27. Nampak? RM1 daripada RM27. Kan? Sedangkan benda tu kita nampak, nak 27 ke nak 1? Orang yang berakal dia akan ambil 27. Tak ambil 1. Anak kita yang kecil, saya ada anak kecil, bila saya suruh dia buat apa-apa je, semua dia tunjuk macam ni. Budak kecil, anak ustaz tu buat macam ni lah. Baru 7 tahun, darjah 1 tuan-tuan serai bagi dapat darjah 1. Macam ni dia buat. Bagi RM1 tak mau, ngajuk muncul nak RM5. Budak pun tahu warna hijau dengan warna biru. Dia nak biru pekat ke biru cair, dia tahu. Itu budak, tuan-tuan. Kita orang dewasa takkan kita nak RM1. Itu perumpamaan lah kita bagikan. Jadi memang kita tak nampak pahala tu, tak nampak pahala. Sebab itu kita yakin bahawa apa kita buat tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab ada iman.
Bila ada iman, kita yakin bahawa apa yang kita buat itu dapat ganjaran. Yang baik dapat pahala syurga, insya-Allah. Itu yang kita nak kan. Jangan dah cerita dah lama tak jumpa tuan-tuan kan. Okey, nombor 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat nombor 3 ini sebenarnya inilah punca surah Wadduha ni turun. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa makna dia? Ma maknanya tidak. Wadda'aka wada'. Apa makna wada'? Biasa orang pergi umrah, pergi haji ada tawaf wada'. Tawaf perpisahan. Ini dia punya verb dia punya fa'il dia punya kata kerja dia, wadda'aka. Meninggalkan kamu rabbuka, Tuhan kamu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Siapa kamu sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kata macam tu? Sebab turun ayat ini sebelum turunnya surah Duha ni, Rasulullah tak dapat wahyu beberapa ketika. Ada yang kata 2 hari 3 hari. Wahyu tu pause, tak dapat, wahyu tak turun. Bila tak turun, sudah tentu Rasulullah merasa begitu susah hati, rasa gundah gulana, ya, rasa nampaklah ketara kan. Rasulullah tu mundar mandi ke sana kemari, ke hulu ke hilir, kerana risau, kenapa wahyu tak turun? Adakah aku ada melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan wahyu itu tidak turun? Sudah tentu sahabat juga nampak, dan bukan sahaja sahabat-sahabat, orang kafir Yahudi semua nampak. Jadi mereka pun biasalah, orang kafir kalau dah nampak Rasulullah macam tu, tengok tu Muhammad tu, mesti Tuhan dia dah benci dia tu, mesti Tuhan dia dah tak suka dia. Orang Yahudi kata macam tu. Jadi itu pasal Allah turun ni, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak pernah membenci kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Nampak ayat? Masya-Allah. Kalau kita tak baca tafsir, kita tak tahu makna dia itu. Ini adalah perkara yang patutnya menjadi falsafah hidup kita juga. Bila kita rasa susah, bila kita rasa, yalah manusia kan, turun naik. Setiap orang ada masalah kan. Jadi kita kena ingat, bila kita ada masalah, kita kena ingat Allah tak pernah meninggalkan kita, tak pernah membenci kita. Jadi kita kena sentiasa berusaha dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah permudahkan segala urusan seharian kita, diselesaikan masalah-masalah kita. Jadi itu sebenarnya. Walaupun ayat ini turun kepada Rasulullah, tapi sebenarnya dia merujuk kepada kita. Maknanya kalau kita betul-betul seorang yang beriman pada Allah, kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ayat ini sangat menusuk kalbu kita kalau kita faham dia punya makna dia, ya. Kemudian yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bila kita tengok walal akhirah, mungkin kita ingat akhirah ni akhirat. Dia sebenarnya bukan pasal akhirat. Yang ini Allah SWT nak cerita, walal akhirah, pengakhiran hidup kamu wahai Muhammad, khairul laka, lebih baik bagi kamu minal ula, daripada awal hidup kamu, permulaan hidup kamu. Kalau kita tengok sejarah, hari itu kita Rabiul Awal, cerita Maulid Nabi dan sebagainya, kan Ustaz datang cerita Maulid Nabi di sini, kan? Jadi kita tahu mana sejarah Maulidur Rasul, sejarah Rasulullah SAW di awal kehidupan dia bagaimana, ya, dilahir dalam keadaan anak yatim, ya, anak yatim, kemudian dah besar sikit, ya, dah jadi anak yatim piatu pula, mak pula meninggal dunia, kemudian lepas itu datuk pula, lepas datuk jaga, datuk pula meninggal. Bila dah dewasa pula, isteri tercinta meninggal pula, pakcik yang sangat membantu Rasulullah, memberi motivasi kepada Rasulullah, tidak sempat beriman, meninggal juga. Itu menimbulkan satu cabaran Rasulullah SAW, ya, dari awal kehidupan baginda. Tapi di akhir dia, saya ringkaskan sajalah, bila di akhirnya pembukaan Mekah, ya, dapat ditawan semula Mekah Al-Mukarramah, ya, daripada golongan kafir Quraisy, dapat mewujudkan negara Islam pertama, Madinah Al-Munawwarah, ya, yang kita selalu pergi ke sana kalau kita buat umrah dan haji, ya. Itulah dia. Maknanya pengakhiran hidup Rasulullah itu sangat gemilang, ya, sangat gemilang, ya. Jadi itu Allah sebut penghujung hidup kamu lebih baik daripada awalnya. Kalau kita nak kaitkan dengan hidup kita, tuan-tuan dan puan, macam tu juga kan. Kita dulu hidup bukan senang, ya. Kalau kita tengok mungkin mak bapak kita dulu, bukan senang, orang yang susah. Lepas tu kita pun dibesarkan dalam keadaan kesukaran itu, kita besar, jadi dewasa, dan kita pun bekerja. Alhamdulillah kita jadi orang yang senang. Walaupun tak senang sangat, tak jadi jutawan pun kita rasa tak adalah nak minta dengan orang, tak berhutang dengan orang,
ya, tak ada sampai merempak dan sebagainya. Kita alhamdulillah kehidupan kita senang. Anak-anak kita sekarang lagi senang. Lahir-lahir je kuat-kuat depan ada laptop. Ya, bising-bising bagi iPad. Kan, bagi handphone. Budak sekarang kan. Semua dah ada, serba mewah. Serba mewah. Lahir-lahir je tak rasa susah. Sebab itu kaitan dengan hidup kita juga. Ujung hidup kita tu mudah kan, semuanya mudah sekarang. Zaman moden ni mudah semua berbanding dengan zaman-zaman dulu. Jadi itu ada kaitan dengan kehidupan kita sebenarnya. Walaupun ayat ni turun 1400 tahun yang lepas, tapi dia sangat relevan sehingga tahun ini, sehinggalah kiamat, sehingga 2017. Sekarang sampailah bila-bila dia relevan ayat ini. Itulah masya-Allah, mukjizat Quran ni, dia relevan sepanjang masa. Ya. Kemudian yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, wala saufa, dan sesungguhnya akan. Wa tu dan, di sini dan. La sesungguhnya. Saufa akan. Itu bahasa Arab ni masya-Allah, dia pendek aja tapi cerita banyak. Dia punya terjemahan panjang. Dan sesungguhnya akan. Yu'tika, menganugerahkan kepada kamu, memberikan kepada kamu, Rabbuka, Tuhan kamu, nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat ni tak ada kat sini, tapi Ustaz kena tambah sebab tak tahu apa benda maknanya. Memberi apa? Memberi nikmat. Nikmat tak kira nikmat besar, nikmat kecil, nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Fatarda, maka hendaklah kamu redha, hendaklah kamu bersyukur dengan apa yang Allah beri. Masya Allah, ayat tu simple aja, tapi dia punya makna tu memang betul. Apa yang Allah beri pada kita, sama ada nikmat tu telah pun kita dapat, telah pun kita kecapi nikmat tersebut, telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak sekali nikmat, ya. Dan juga akan datang nikmat itu pada masa-masa akan datang yang kita tak tahu bila. Hendaklah kita redha sama ada nikmat itu sedikit ataupun banyak. Ada orang dapat nikmat sikit tak puas, nak banyak. Kan, dah dapat banyak tak cukup-cukup juga. Ya, tak cukup. Gaji dah besar dah, masih lagi ambil rasuah lagi. Tak cukup lagi. Tengok yang kat Sabah gitu kan, yang tahun lepas. Itu jusa tu, pengarah. Bukannya orang bawahan, tapi dekat loteng rumah ada 52 juta. Tak cukup lagi duit yang gaji dapat. Kalau jusa berapa gaji dia? Gaji pokok je dekat 10,000, 15,000. Tak cukup-cukup lagi. Itulah manusia, tak pernah puas. Masalahnya orang Islam. Kalau orang bukan Islam tu tak apa lagi. Masalahnya orang Islam. Itu yang sedihnya. Orang bukan Islam tak kisahlah, tak ada halal haram dia. Kita pun kaut juga. Itu masalah tuan. Contohlah saya bagi. Ya, ini sampai macam tu sekali. Bukannya orang yang tak ada duit, orang yang banyak duit pun tak cukup duit juga. Itu maknanya sebab tidak ada kesyukuran dalam diri dia. Tidak ada rasa kesyukuran atas nikmat yang Allah beri. Kita tengok je lah tubuh badan kita. Nikmat mata ni masih boleh tengok lagi. Boleh tengok, masih boleh nampak dengan jelas. Ya, masih boleh nampak mata kita. Tubuh badan kita ni sihat lagi, masih boleh datang masjid, datang surau beribadat. Tengoklah kawan-kawan kita, mungkin ada yang terlantar ke masjid, terlantar ke hospital, yang tak sihat dah. Sekarang masa ni, walaupun masih usia muda lagi, tapi masih dah tak sihat. Tapi kita alhamdulillah Allah bagi lagi kekuatan, bagi kesihatan untuk kita terus beribadat. Itu satu nikmat juga. Nikmat juga. Nikmat ni bukan kita kira dari segi wang ringgit semata-mata, material semata-mata, rumah besar, kereta besar, kan. Nikmat ni nikmat kesihatan. Dua nikmat yang manusia kalau tak dapat nikmat ni, memang kalau dia hilang nikmat ni, memang dia rasa nikmat dalam dunia hilang. Pertama, kesihatan tu. Ini memang ada dalam hadis Rasulullah, as-sihhatu wal faragh. Masa sehat dan masa lapang. Dua ni kalau hilang memang habis. Memang kita kadang sibuk dengan urusan dunia kan, sibuk memanjang. Kalau kita ada masa lapang tu betapa nikmatnya. Macam kita cuti kan, bila hujung tahun gitu kan, ni pun masih cuti lagi, besok cuti lagi. Nikmatnya masa lapang tu. Kalau tengok hari kerja besok, dah start tahun baru, dah masing-masing dah sibuk lah nak kejar KPI apa benda semua, dah memang sibuk. Tapi bila kita cuti, dapat bercuti contohnya bersama keluarga, betapa nikmatnya masa itu kan, dapat isikan masa, orang kata masa yang begitu berharga itu. Itu pasal orang Arab cakap al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka.
Masa itu umpama pedang. Kalau dia tak potong kamu, kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Itu orang Arab ni dia punya perumpamaan, dia guna pedang je, tak macam kita. Masa itu umpama emas. Orang Melayu sopan santun. Kalau Arab tak, masa itu umpama pedang. Dia kata. Kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Betul kan? Kalau kita tak gunakan masa kita dengan manfaat, habis. Itulah dia. Seterusnya, tuan-tuan, ayat yang ke-6 menceritakan tentang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia, alam ni maknanya bukankah. Kita banyak jumpa dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah. Alam nashrah ni nantilah. InsyaAllah bulan depan kita belajar alam nashrah dah. Alam yajidka, bukankah dia mendapati kamu, maknanya dia ni Allah lah. Bukankah Allah mendapati kamu yatim, fa'awa, maka Allah beri perlindungan kepada kamu. Nampak? Rasulullah ni memang dia anak yatim, tapi dia tidak terbiar. Ada sahaja orang yang menjaga dan melindungi dia. Sehingga kan bila dah habis pun keluarga dah tak ada, Allah perintahkan Rasulullah berkahwin dengan lain, dengan wahyu. Rasulullah kahwin banyak bukan sebab nafsu. Rasulullah kahwin banyak dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah kahwin banyak itu semua dengan ibu tunggal, kecuali Aisyah sahaja. Yang lain semua ibu tunggal. Khadijah termasuknya adalah ibu tunggal, bukan anak dara. Dan Rasulullah juga dijaga, beri perlindungan, bukan sekadar daripada segi keluarga sahaja, tapi sahabat-sahabatnya tu. Abu Bakar Siddiq bagaimana? Cukup melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup mengorbankan segala-galanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia fa'awa. Awa ni maknanya memberi perlindungan, protection kepada Rasulullah dengan orang sekelilingnya dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati kamu dhallan. Dhallan ni kalau kita tengok macam kita baca Fatihah, waladdallin. Tapi sudah tentulah berbeza. Kalau waladdallin tu orang-orang yang sesat akidahnya. Tetapi sini dhallan ni sesat bukan sesat. Dhallan ni maknanya tercari-cari. Macam saya cakap awal-awal tadi kan, apa sebab turun ayat ini kan? Rasulullah tunggu-tunggu wahyu, tercari-cari wahyu. Jadi Allah kata, dan dia mendapati kamu, Allah SWT mendapati kamu tercari-cari, fahada, maka Allah beri hidayah, petunjuk, beri guidance pada Rasulullah. Apa guidance tu? Wahyu, Al-Quran. Itu cantik ayat ni kan. Kita pun sama, tercari-cari. Banyak orang tercari-cari dalam kehidupan, hidup mewah, kaya-raya, tapi jiwanya kosong. Jadi dia cuba mencari-cari. Mencari-cari apa? Mencari-cari itu ilmu, cari hidayah, cari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal kalau orang yang tersalah cari, terjerumus kepada ajaran-ajaran sesat. Sebab dia nak memenuhkan jiwa dia. Poket dia penuh dah, tapi jiwa dia kosong. Kalau kita orang Islam, kita akan cari ilmu, kita dengan tazkirah, kita solat berjemaah. Itu sebenarnya yang memenuhkan jiwa kita sebenarnya, memenuhkan spiritual kita, rohani kita. Tengok orang-orang bukan Islam, tuan-tuan, puan-puan. Buat program fear factor, makan tai lembu, makan perut lembu, makan apa segala lah. Kalau boleh najis manusia boleh nak makan. Nak kata fear factor je. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kepuasan hidup tu. Dia tak ada kepuasan hidup. Itu pasal dia buat benda ni. Orang Malaysia pun sibuk nak buat tu. Tapi program tu tak berterusan kan? Fear factor. Malaysia tak laku. Kalau jemput selebriti yang dia tak jalan. Sebab fear factor ni untuk orang-orang bukan Islam yang tak puas dengan kehidupan. Menang $100,000 dapat pertandingan akhir. Akhir ni lepas-lepas tu apa dia buat? Tak ada. Tak ada benda. Sebab akhirnya jiwa dia akan kosong semula. Buat lagi program-program lain yang ekstrim apa benda, buat lagi. Sebab dia tak ada kepuasan hidup. Macam kita tak perlu fear factor tu semua. Kita tahajud, kita duha, kita solat sunat, buat berjemaah, kita buat program ibadah, tazkirah. Itu cukup untuk memenuhkan jiwa kita. Tak payah benda-benda yang ekstrim. Bersukan tu tak ada masalah, tapi janganlah makan tek lembu tu semua. Kan? Itu benda yang di luar daripada tabi'i manusia. Kita tengok berapa ramai orang kaya, berapa ramai jutawan-jutawan di barat, selebriti yang mati bunuh diri. Berapa ramai tu? Dia mati bunuh diri bukan sebab dia miskin. Dia mati bunuh diri sebab kosong jiwa dia. Dia rasa lonely, dia rasa kosong, murung.
Harta banyak, rumah berjuta-juta, bilion-bilion rumah besar. Tengok Michael Jackson apa jadi. Tengok yang nyanyi lagu Winter Sonata tu apa jadi. Korea. Semua mati bunuh diri tu. Itu dia. Jadi maknanya kekosongan jiwa tu tak dapat diisikan dengan perkara yang betul. Tapi kita alhamdulillah beriman pada Allah, jiwa kita penuh dengan benda-benda yang sepatutnya. Alhamdulillah. Dan kita tengok kita jarang tengok orang Islam bunuh diri. Walaupun ada, tapi jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Apa orang kata stres macam mana pun, dia masih ada iman dalam hati dia. Kalau ikutkan memang nak bunuh diri. Kalau ada orang yang terlalu stres tu, memang. Tapi dia masih ada iman lagi. Walaupun ada orang Islam bunuh diri, tapi tak semua. Tak ramai kita dengar. Biasa orang yang bunuh diri kebanyakannya orang bukan Islam. Itu dia kan. Tuan boleh fikir dia. Kan? Sebab apa? Kita masih ada iman. Kalau ada iman, memang bunuh diri itu memang tak cium bau syurga lah. Tapi kita ada iman. Itu yang menyebabkan kita terbatas daripada melakukan perkara yang melampaui batas macam itu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapati kamu miskin. A'il miskin. Fa'aghna, maka dia mengkayakan kamu, memberi kekayaan. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, bila kita kaya jangan sebab ingat kita yang berusaha tu sebab kita sendiri. Bukan, sebenarnya Allah SWT yang izin. Kalau kita dapat duit banyak, nikmat yang banyak, itu semua adalah dengan izin Allah. Bukan sebab kita berusaha semata-mata. Betul kita usaha. Dari segi manusianya memang kita kena usaha, tapi Allah yang beri izin. Kalau Allah tak izin kan tak jadi ke? Tak jadi. Ya, itu ayat yang ke-8. 3 ayat terakhir ini kita kena jadikan azam tahun baru, tuan-tuan. Azam tahun baru kita. Pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, jangan kamu kasari mereka. Kalau di kawasan rumah kita ataupun di mana-mana kita ada anak yatim, kita santuni anak yatim, bantu anak-anak yatim yang susah lah. Walaupun ada anak yatim mati je mak bapak dia, terus jadi jutawan, ada juga anak yatim. Kan itu rezeki dia lah. Tapi anak yatim ada yang susah, ada yang merempat, ada yang pelbagai. Jadi kita bantu mereka. Jangan kasari mereka. Kalau kita bela anak yatim, jangan makan harta anak yatim. Sebab ada orang makan harta anak yatim, banyak dalam masyarakat kita. Bela anak yatim, dia tolong jagakan harta benda budak tu tak cukup 18 lagi kan. Jadi dia ada penjaga dia. Dia penjaga dia mengambil kesempatan menghabiskan harta anak yatim. Kalau ambil harta itu dengan izin untuk keperluan anak yatim tu dan keperluan penjaga tu tak ada masalah. Tapi kena dengan izin lah. Tapi jangan habiskan harta anak yatim tu sampai licin. Itu satu benda yang salah. Ya. Yang seterusnya, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan ada pun orang-orang yang minta sedekah ke apa ke, fala tanhar, jangan kamu maki hamun mereka. Itu banyak tuan-tuan. Kita dekat kawasan kita ni, maklumlah kawasan Bangi ni kawasan elit. Orang kaya-kaya ramai sini. Jadi berkata-kata orang minta sedekah. Kadang-kadang kat traffic light minta sedekah. Kadang-kadang dekat Petronas minta sedekah. Kadang-kadang dekat bank-bank pun minta sedekah. Taruh tabung kat luar. Kadang-kadang makcik kita tengok kesian Cik Patani jual keropok tu. Banyak kita tengok kan, makcik Patani jual keropok. Kesian dah datang daripada jauh-jauh. Saya tengok subhanallah, pakcik bongkok-bongkok sampai bongkok 3 pergi jual keropok. Sedih lah kita tengok. Saya ni tak boleh tengok orang macam tu. Memang sedih tengok. Kesian kan? Takkan kita nak kata dia sedikit pun. Kau dia jual keropok tu ada juga dia jual. Kadang-kadang kita nak Allah nak beli keropok ustaz, keropok penuh lemari. Tak goreng-goreng sampai sekarang. Dah tahun 2017 dah setahun dah keropok tu kat lemari. Tak goreng-goreng. Jadi tak apalah, kita kalau kita tak nak apa pun, kita bagi je lah duit kat dia RM5 ke, luak sangat ke gaji kita besar kan tuan-tuan. Tak payahlah kita nak fikirkan nanti aku bagi tak cukup pula, aku nak beli nasi lemak. Jangan fikir macam tu. Kita jangan fikir bila kita nak bagi sedekah kat orang tu, jangan fikir tak cukup. Tak elok macam tu. Jadi kita bagi je. Kalau rasa nak beli, kalau tak nak beli tak apa, beli, ambil je, bagi kat orang tu. Kan jadi sedekah juga tu. Kalau kita tak nak benda tu, ataupun kita tak nak duit, kita tak nak bagi dia duit, kita masuk Petronas, dia tunggu tepi Petronas. Kadang saya tengok dekat McDonald, dia tunggu tepi McDonald. Jadi beli air, bagi dia minum. Allah Akbar, besarnya pahalanya. Nampak benda remeh tu kan? Ataupun kita bantu kawan-kawan kita yang kerja kat Petronas tu, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Myanmar, tu Rohingya. Bantu dia. Tak banyak, RM1, RM2 pun tak apa. Bukan saya suruh bagi 10 juta kat orang tu. RM1, RM2 bagi dia.
Tuan-tuan cuba tahu, kalau nampak orang Rohingya yang lap-lap cermin Petronas ni kan, kat Shell tu, cuba tuan-tuan bagi dia duit. Lepas tu tuan-tuan tengok muka dia. Subhanallah. Berubah tuan-tuan. Berubah muka dia. Rasa duit yang dia dapat tu, ya Allah, nikmatnya. Saya biasa bila saya pergi dekat Petron dekat Bangi, yang on the way, yang opposite pos laju kan, ada Petron dengan Shell Petronas tu kan. Saya biasa jumpa lah orang kat situ kan. Kadang kalau kita ada rezeki, kita bagilah. Kadang ada makanan, kita bagi kat dia. Memang dia seronok. Dia kadang-kadang, saya jarang lah di situ. Tapi bila saya datang kat situ, dia peluk saya. Dia ingat muka saya, walaupun saya jarang kat situ. Dia peluk, lepas tu dia bersihkan kereta saya. Masya Allah. Punyalah dia menghargai kita. Sebab kita bagi tu nasi lemak je pun, bukan bagi apa, mungkin nasi lemak je sebungkus kan. Tapi dia ingat, sambil dia datang sakit, dia ingat. Saya tak suruh pun dia lap cermin. Bukan lap cermin tau, lap badan kereta sekali, semua sekali dia lap. Kan, betapa dia menghargainya kalau orang tu membantu dia. Jadi kita pun bukan bagi bantu apa pun, bagi nasi lemak je. Tapi itulah dia ingat sampai bila-bila, tuan-tuan. Itulah mana kita bantu orang-orang yang susah ni kadang-kadang. Masya Allah, nikmat yang cukup besar. Allah bagi nak rezeki banyak pada kita lagi. Okey, ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya, dan adapun nikmat Tuhan kamu, hendaklah fahaddith, hendaklah kamu sebut-sebut. Kita sebut nikmat Allah bila kita dapat. Allah, syukurnya masih lagi Allah bagi nyawa macam tu. Jangan kita mengeluh, Allah, apa hal hari ni aku macam ni. Allah, kita mengeluh gitu banyak kan. Allah, kenapa hidup aku macam ni? Kenapalah? Kita lupa yang nikmat kita banyak, tapi kita lebih mengeluh pada benda yang kadang-kadang satu je, benda yang kadang Allah uji kita tu, itu yang kita. Biasalah manusia kan. Ustaz pun manusia, tuan-tuan pun manusia, biasalah. Kadang-kadang benda yang kita mengeluh tu benda-benda yang remeh kan. Tapi kita lupa rupanya Allah punya nikmat tu banyak pada kita. Jadi kita kena sebut-sebut nikmat tu. Alhamdulillah, dapat rezeki. Jadi kita kena sebut. Sebab itu Allah suruh, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah suruh kita sebut nikmat kita dapat, syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur nikmat Allah, Allah tambah. Confirm. Itu confirm saya kata. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, nikmat azab Allah tu amatlah pedih. Itulah cukup dah tu kan. Jadi cukup dah ni. Jadi itulah, saya mengharapkan insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan dapat lagi meneruskan memahami bacaan-bacaan surah Al-Azim yang selalu kita baca ni. Masya-Allah tuan-tuan, kalau kita memahaminya memang satu nikmat yang cukup besar sebenarnya, ya. Jadi saya itulah yang saya dapat kongsikan hari ini, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.